Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, segala puji-pujian hanya layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam untuk junjungan mulia kekasih Allah, kekasih kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap daripada kita beroleh syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita telah tiba pada tajuk berkenaan tentang kehidupan seharian kita, iaitu Imam Tirmizi pada bab yang ke-27. Pada tajuk besar yang ke-27, Imam Tirmizi membawakan tajuk Abwabul Birri Wassilah. Abwab bermaksud tajuk besar berkenaan tentang al-bir. Apakah maksud al-bir? Lihat kepada Sahara pada baris yang pertama, al-ihsanu ilal walidain. Maksud daripada al-bir adalah pada waktu itu berbakti kepada ibu bapa, maka dipanggil sebagai al-bir. Dan apakah pula maksud as-silah? As-silah maksudnya menghubungkan. Maka pada Sahara pada baris yang pertama juga disebut wabis-silah al-ihsanu ilan nasab min ulir rahim. Maka orang Arab berbakti kepada ibu bapa, perkataan yang mereka guna adalah al-bir. Berbakti kepada ahli keluarga, selain daripada ibu bapa, mereka gunakan perkataan as-silah. Sebab itu kita sebut silaturrahim, menghubungkan hubungan kekeluargaan. Silah bermaksud menghubung, ar-rahim bermaksud keluarga yang lahir daripada rahim wanita yang sama. Sama ada wanita itu yang dimaksudkan adalah nenek ataupun moyang, maka ringkasannya adalah keluarga. Maka ini tajuk yang penting berkenaan tentang berbakti kepada ibu bapa. Bab yang pertama, babu ma jaa fi birril walidain. Bab pada hadis yang telah datang berkenaan berbakti kepada kedua ibu bapa. Riwayat 1893, wa bihi ilaihi qala hadatsana Bundarun qala hadatsana. Dengar betul-betul macam mana cara baca nama. Nanti tak lama lagi kamu yang kena baca sanad hadis baru saya baca. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Bundarun qala hadatsana Yahya bin Sa'id qala hadatsana Bahz bin Hakim qala hadatsani abi an jaddi radhiyallahu taala anhu qala, daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, aku telah bertanya, wahai utusan Allah, man abar, siapakah yang paling aku perlu berbakti dengan lebih? Abar isim tafdil, ataupun abar fi'il mudhari, maka siapakah yang perlu aku berbakti dengan lebih? Maka Nabi menjawab, ummaka, ibu kamu. Dia bertanya lagi untuk soalan yang kedua, siapa selepas daripada ibu? Nabi ulang lagi, ummaka, ibu kamu. Dia bertanya untuk kali ketiga, siapa lagi selepas ibu kamu? Maka untuk kali ketiga pun Nabi menyebut ummaka, ibu kamu. Barulah pada kali keempat bila dia bertanya, summa man, siapa lagi? Maka sabda Nabi SAW, summa abaka, kemudian barulah bapa kamu. Maka Nabi menyebut 3 kali ibu, barulah kali keempat bapa. Lihat kepada Sahara pada baris yang kedua. Berkata para ulama, istadalla bihi man qala lil ummi thalathah amsal ma lil ab minal bir. Daripada hadis ini sebahagian ulama menjadikan dalil perlu berbakti kepada seorang ibu 3 kali ganda lebih daripada kebaktian kepada bapa. 3 kali ganda lebih berbakti kepada ibu, kemudian barulah bapa.
Kenapa? Wadzalika lisu'ubah, kerana ibu menghadapi 3 waktu suka bersama dengan anaknya. Yang pertama al-hamal, sewaktu mengandungkan. Yang kedua al-wada', sewaktu melahirkan. Yang ketiga ar-rada', sewaktu menyusukan. Wahadha tanfaridu bihal ketiga-tiga kesukaran ini ibu menghadapi seorang diri tanpa ada ayah, tanpa ada kaitan dengan ayah. Thumma tasyarakal ab bitarbiyah, kemudian baru datangnya ayah ketika mana tarbiyah dan pembesaran. Dan inilah yang Imam Suyuti sebutkan. Kemudian pada baris yang keempat, Sahara, kata para ulama, anna haqqal walidi a'zam minal walidah wa birruha aujab. Maka daripada sini para ulama simpulkan hak kepada ayah itu lebih banyak daripada ibu, namun berbakti kepada ibu kena lebih berbanding daripada ayah. Maka ini menceritakan tentang berbakti kepada ibu. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, kemudian siapa? Sabda Nabi, summa abak, kemudian barulah bapa kamu. Summa al-aqrab fal-aqrab, kemudian barulah ahli keluarga saudara mara yang terdekat. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah, Abdullah bin Amr, Aisyah, Abu Darda radhiyallahu taala anhum. Kata Imam Tirmizi, siapakah Bahaz bin Hakim? Maka kata Imam Tirmizi, Bahaz bin Hakim, beliau adalah anak lelaki kepada Muawiyah bin Haidah al-Kushari. Dan hadis ini adalah hasan. Wa qad takallama, dan telah membahaskan Syu'bah berkenaan perawi Bahaz bin Hakim. Dan beliau adalah thiqah di sisi ahli hadis. Dan telah meriwayatkan daripada Bahaz bin Hakim, Ma'mar, Sufyan al-Thawri, Hamad bin Salamah, dan lebih daripada seorang daripada kalangan a'immah, para ulama hadis. Bab yang kedua masih lagi berkaitan dengan berbakti kepada ibu bapa. Riwayat 1894. Wabihi ilahi qala hadatsana Ahmad bin Muhammad qala hadatsana Abdullah bin al-Mubarak anil Mas'udi anil Walid bin al-Aizar an Abi Amr al-Syaibani an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sa'altu Rasulullah, aku telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ayyul a'mali afdal, apakah amalan yang paling baik? Soalan kepada Nabi apakah amalan yang paling afdal datang banyak kali, dan setiap jawapan yang Nabi berikan adalah berbeza. Kenapa perkara itu? Lihat kepada Sahara pada baris yang kelima, qala tibi hadzal hadits mushkil. Hadis yang seperti ini, kata Imam Tibi, membawa kepada kemusykilan secara zahirnya. Kenapa? Lima yu'ariduhu minal ahadithil waridati fi afdalil a'mal wa ahabbiha ilallah ta'ala. Kerana terlalu banyak jawapan yang Nabi berikan, apakah amalan yang paling afdal dan apakah amalan yang paling disukai oleh Allah. Dan kenapa begitu jawapan Nabi berbeza? Maka lihat kepada Sahara pada baris yang ke-5 daripada bawah, kata para ulama, wa wajhut tawfiqi annahu sallallahu alaihi wasallam, dan cara untuk memahami hadis-hadis yang zahirnya nampak jawapan yang berbeza padahal soalan adalah soalan yang sama. Kenapa? Annahu sallallahu alaihi wasallam ajaba likullin bima yuwafiqu ghardah, bahawa Nabi menjawab berdasarkan kepada kesesuaian penanya. Nabi boleh kenal penanya ini apa amalan dia kurang. Maka orang yang bukan orang yang tidak menyempurnakan berbakti pada ibu bapa, maka bila dia tanya kepada Nabi, Nabi kata berbakti pada ibu bapa yang paling afdal. Orang yang tidak bersungguh-sungguh menjaga solat, bila ditanya kepada Nabi apakah amalan yang paling baik, maka Nabi menjawab amalan yang paling baik adalah jaga solat. Orang yang lain, maka jawapan dia berbeza. Maka kata para ulama, setiap amalan pada waktu itu dijawab berdasarkan keadaan-keadaan yang diperlukan, ataupun ajaba ala hasbi ma urifa min halihi wa bima yaliku bihi wa saluha, dijawab berdasarkan kepada kesesuaian penanya. Maka Nabi kenal penanya ni apa yang dia kurang, maka itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab. Daripada sini juga kita boleh belajar bahawa setiap orang bila bertanya soalan, kita patut memberikan jawapan yang bersesuaian dengan dia.
bukannya jawapan yang 100% sama. Setiap kefahaman, sebab setiap orang kefahaman dia berbeza, tindakan dia berbeza, dan kalaulah kita kenal, maka kita tak akan bagi jawapan yang sama. Dan itulah sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat ini bertanya, apakah amalan yang paling afdal? Maka Nabi menjawab, as-salatu limiqatiha, salat pada awal waktu. Kemudian bertanya lagi sahabat ini, summa madza ya Rasulullah, apa lagi amalan yang paling afdal? Maka sabda Nabi, birrul walidain, berbakti kepada kedua ibu bapa. Qultu, kata Abdullah bin Mas'ud, aku bertanya lagi, summa madza ya Rasulullah, kemudian apa lagi wahai Rasulullah amalan yang paling afdal? Maka Nabi bersabda, al-jihadu fi sabilillah, berjuang pada jalan Allah. Summa kasakata anni, kata Abdullah bin Mas'ud, kemudian Nabi telah berdiam dalam memberikan jawapan. Kata Abdullah bin Mas'ud, walau istazadtuhu, kalaulah aku menambahkan soalan, lazadani, pasti Nabi akan memberikan jawapan tambahan. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan sungguh telah meriwayatkan Asy-Syaibani dan Syu'bah dan lebih daripada seorang daripada Walid bin Aizar, dan sungguh telah meriwayatkan hadis ini daripada sanad yang lain daripada Abu Amr Asy-Syaibani, daripada Abdullah bin Mas'ud dan Abu Amr Asy-Syaibani, nama penuhnya adalah Sa'ad bin Iyas rahimahullah. Bab yang ketiga berkenaan tentang kelebihan beroleh keredaan ibu bapa. Apa yang kita dapat kalau ibu bapa kita reda? Apa yang kita dapat? Yang kita dapat adalah keredaan Allah. Orang yang ibu bapa dia reda, maka Allah akan reda dengan dia. Dan itu adalah sebaik-baik jalan menuju ke syurga, adalah meredakan ibu bapa. Riwayat 1895, wa bihi ilaihi qala hadatsana ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan wa an Atha ibn Sa'ib an Abi Abdurrahman As-Sulami an Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala, kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya ada seorang lelaki telah datang kepadanya lalu berkata, innali imra'ah, sesungguhnya aku mempunyai seorang isteri, wa inna ummi, dan sesungguhnya ibuku ta'muruni, memerintahkan aku untuk menceraikan isteriku. Maka berkata Abu Darda tak beri jawapan, tapi Abu Darda beri jawapan untuk lelaki itu berfikir. Abu Darda tak kata kena cerai ataupun tak, itu orang tu kena buat keputusan. Tapi kata Abu Darda radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi SAW bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Bapa, dalam setengah riwayat ibu bapa, bapa adalah sebaik-baik pintu syurga. Sebab itu lihat kepada Sahara pada baris yang terakhir, ay khairul abwab. Wal makna, maksud daripada sebaik-baik pintu syurga adalah anna ahsana ma yutawassalu bihi ila dukhulil jannah. Sebaik-baik amalan yang boleh menyampaikan ke syurga adalah berbakti kepada ibu bapa. Maka sabda Nabi, bapa adalah sebaik-baik pintu syurga, maka pilihan di tangan kamu, fa'adhi' dzalikal bab, sama ada nak mensia-siakan pintu tersebut, awih fazhu, ataupun nak menjaga dia. Sebab itu orang yang amalan dia banyak macam mana sekalipun, ibu bapa dia tak reda, dia tak dapat apa-apa. Sebab Allah tak reda dengan dia. Orang yang mana amalan dia mungkin tak banyak, tetapi ibu bapa dia reda dengan dia kerana dia berbakti, dia jaga ibu bapa dia, insya-Allah selesai segala masalah dan urusan dia. Sebab Allah sentiasa menyebut ibu bapa setelah daripada Allah menyebut tentang haknya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan banyak lagi tempat yang lain. Muka surat seterusnya, kata Imam Tirmizi, wa rubbama, dan kadangkala telah berkata Sufyan, sesungguhnya ibuku, dan kadangkala Sufyan telah berkata ayahku. Hadis ini adalah hadis yang sahih, dan Abu Abdurrahman As-Sulami, nama penuhnya adalah Abdullah bin Habib As-Sulami. Riwayat 1896. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Hafsin Amr bin Ali qala hadatsana Khalid bin Al-Harith an Syu'bah an Ya'la bin Atha Nabi an Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi SAW, ridha Rabbi fi ridhal walid, Allah rida apabila ayah rida. Wa sakhtur Rabbi, dan Allah murka apabila ayah murka. Bila ayah murka, Allah murka. Maka disebutkan ayah, lagi-lagilah ibu, pada waktu itu perkara yang sama. Maka apabila kita mendapat keredaan ibu bapa, Allah rida.
Apabila kita gagal meredakan ibu bapa, maka Allah akan murka. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Ya'la bin Atha an abihi an Abdullah bin Amr anna nahwa wa lam yarfa'hu wa hadza as-sah, dan sanad yang ketiga ini adalah lebih sahih. Dan demikianlah yang telah diriwayatkan oleh anak murid Syu'bah daripada Ya'la bin Atha daripada ayahnya daripada Abdullah bin Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhu secara mauquf. Wala na'lam, dan kami tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkannya secara marfu' kecuali perawi yang bernama Khalid bin Harith daripada Syu'bah. Dan Khalid bin Harith adalah seorang yang thiqah, dipercayai, ma'mun, aman daripada segala periwayatan yang tidak elok. Kata Imam Tirmizi, aku telah mendengar Muhammad bin Musanna berkata, aku tidak pernah melihat seorang pun yang berada di Basrah mithla Khalid bin Al-Harith, seumpama Khalid bin Harith, wala bil Kufah, dan aku tidak pernah melihat seorang pun seperti di Kufah seperti Abdullah bin Idris Al-Khawlani yang kita biasa dengar namanya banyak kali. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bab yang keempat berkenaan tentang dosa besar orang yang menderhaka pada ibu bapa. Saya minta izin untuk minum sekejap kalau ada yang puasa. Riwayat 1897. وبه إليه قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال Sabda Nabi SAW, ala uhaddithukum, mahukah aku khabarkan kepada kamu bi akbaril kabair, dosa yang paling besar. Dosa tu dah besar, kabair, akbar, dosa yang paling besar daripada banyak-banyak dosa besar. Apakah dosa yang paling besar daripada banyak-banyak dosa besar? Maka para sahabat menjawab, bahkan ya Rasulullah, maklumkan kami. Sabda Nabi yang pertama, al-isyraku billah, mensyirikkan Allah itu adalah dosa yang paling besar daripada sekalian dosa besar. Dan apakah yang seterusnya? Wa uququl walidain, menderhaka pada ibu bapa. Dia bukan dosa kecil, dia dosa besar, menjadikan ibu bapa murka. Lalu apa faedahnya kita ada ilmu yang banyak kalaulah ibu bapa tak redha? Tak ada faedah. Ilmu tu bermanfaat ke? Tak bermanfaat. Apa faedah pada waktu itu baca hadis, bagi kuliah ceramah, tapi ibu bapa tak redha? Ada faedah? Langsung tak ada faedah. Kerana ianya adalah dosa yang besar, akbarul kabair, menderhaka pada ibu bapa. Maka sebab itu kadangkala para pelajar pun bila belajar agama, yang ada banyak masalah kadangkala pada orang yang belajar agama, dia pada waktu itu sombong dengan ibu bapa dia. Dia anggap ibu bapa dia tak belajar hadis, tak belajar Quran, tak belajar fiqh. Ibu bapa dia tak tahu apa-apa. Padahal sebenarnya dia yang terlalu sombong, rasa diri tahu semua benda. Kadang-kala kita rasa tahu semua benda, tapi kadang-kala nak terjemahkan satu perkataan bahasa Arab pun kita tak tahu. Kadang-kala terjemahan hadis pun kita tak tahu. Kadang-kala hadis pun kita tak hafal. Kadang-kala Al-Quran pun tak lancar. Maka kadang-kala ilmu agama itu menjadikan sebahagian orang sombong dengan ibu bapa yang dianggap pada waktu itu ibu bapanya tak ada ilmu, tak ada pengetahuan, tak banyak yang tahu. Moga Allah pelihara dan jaga. Uququl walidain, sepatutnya orang yang belajar agama dia kena lagi banyak belajar khidmat pada ibu bapa dia. Qala, kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata perawi, wajalasa, pada waktu tu Nabi sedang duduk, maka tiba-tiba wajalasa, dan Nabi duduk, wa kana muttaki'an, dan adalah sebelum itu Nabi sedang bersandar. Mula-mula Nabi bersandar. Bila Nabi nak sebut dosa besar yang ketiga, maka Nabi duduk. Maka sabda Nabi, wa syahadatuz zur, dan antara dosa yang paling besar daripada dosa besar adalah penyaksian dusta ataupun qauluz zur, ucapan dusta. Famazala Rasulullah, maka berulang-ulang kali Nabi menyebutnya sehingga kami berkata dalam hati, laitahu sakata, kesiankan Nabi, alangkah baik Nabi diam. Sebab kesiankan Nabi, Nabi ulang syahadatuz zur, syahadatuz zur, antara dosa besar adalah bersumpah palsu,
penyaksian palsu dan dosa dan bercakap bohong, maka ini pun dosa besar. Maka apakah dosa besar yang paling besar? Menderhakai Allah, menderhaka pada ibu bapa dan bercakap bohong. Moga Allah pelihara dan jaga. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Sa'id. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan Abu Bakrah nama asalnya adalah Nufai bin Harith radhiyallahu anhu. Wabi ilaihi riwayat 1898. Wabi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Laits bin Sa'd an ibn al-Hadi an Sa'd bin Ibrahim an Humaid bin Abdurrahman an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala, daripada Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal kabair, di antara dosa besar, ay yashtimar rajul, bahawa seseorang itu dia mencelakakan ibu bapa dia. Dia pada waktu itu mencela ibu bapa dia, memaki ibu bapa dia, syatama, memaki, mencelaka, mencela. Maka para sahabat tak faham, mereka bertanya, wahai Rasulullah, wahal yashtimur rajulu walidayh, adakah seseorang itu dia boleh memaki bapanya sendiri, ibu bapanya sendiri? Maka Nabi terangkan apakah maksud Nabi. Sabda Nabi, na'am, ya. Bila keadaan itu berlaku? Yasubbu abar rajul, apabila dia yang mula untuk mengejek ayah orang lain, ibu bapa orang lain. Wa yashtimu ummah, dan dia mula untuk memaki ibu orang lain. Maka sebagai balasan orang tadi, fayashtimu ummah, pada waktu itu akan memaki ibu dia balik. Maka ini adalah anak yang celaka. Dengan perbuatan dia memaki ibu bapa orang lain, maka orang lain memaki balik ibu bapa dia sebagai balasan, dan inilah seolah-olah dia memaki ibu bapa dia sendiri. Dan orang yang memaki ibu bapanya adalah dosa yang besar. Sebab itu kita kena jaga lidah kita. Jangan kita mengaibkan keturunan orang lain, ibu bapa orang lain. Sebab bila orang lain buat kepada kita, seolah-olah kita yang mencela, memaki ibu bapa kita sendiri. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Bab yang kelima, dibawakan tajuk bukan sekadar ibu bapa yang perlu kita berbakti, kawan-kawan ayah kita pun kita perlu untuk berbakti. Itu adalah sunnah, berbakti kepada kawan baik ayah kita. Bab yang kelima, bab pada hadis yang telah datang berkenaan ikram, memuliakan sadiqil walid, kawan baik kepada ayah. Kalaulah kita kenal ayah kita punya kawan baik, kita kena muliakan. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Riwayat 1899. Tapi orang yang tak boleh berbakti pada mak ayah dia, macam mana dia nak berbakti kepada kawan baik mak ayah dia? Mustahil. Bahkan kadang-kadang dia pun tak kenal siapa kawan baik mak ayah dia. Sebab dia pun tak kenal mak ayah dia bagaimana. Dia tak ambil peduli, tak ambil tahu. Yang dia tahu kawan dia, teman dia, sahabat dia, itu yang dia tahu. Bahkan banyak orang dia mengutamakan kawan berbanding daripada sahabat. Sebab itu saya tak ada kawan, saya tak ada teman yang baik, yang rapat, tak ada. Saya tak ada kawan baik yang rapat, sahabat baik yang rapat, tak ada. Yang pada waktu itu setiap malam akan lepak minum bersama, tak ada. Lalu banyak manusia dia mengutama kawan baik, best friend, berbanding dengan ibu bapa dia. Maka riwayat 1899, maka pada tajuk ini kelebihan memuliakan, anjuran memuliakan kawan baik kepada ayah. Riwayat 1599. Sebab itu kita kena kenal siapa kawan baik mak ayah kita. Kita kena tahu siapa kawan baik mak ayah kita. Lalu kalaulah mak ayah kita mati, kita berbakti kepada kawan baik mak ayah kita, dapat pahala seolah-olah kita berbakti pada ibu bapa kita waktu mereka masih hidup. Riwayat 1899. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Muhammad qala hadatsana Abdullah bin Mubarak qala hadatsana Aywat bin Syariq qala hadatsana Walid bin Abdul Walid dan Abdullah bin Dinar ani bin Umar, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna, sesungguhnya, abarral birri, kebaktian yang paling baik, abarral birri, kebaktian pada ibu bapa yang paling baik, ayyasila, seseorang itu menghubungkan hubungan, ahla wuddi abih, dengan orang yang paling disayangi oleh ayahnya, teman baik ayah dia.
Sebab ayah kita selesa dengan orang tadi, ayah kita seronok bersama dengan kawan baik dia, maka berbakti kepada orang yang ayah kita suka, maka itu adalah kebaktian yang paling baik. Sebab itu kalaulah ada orang tanya, macam mana nak berbakti pada ayah waktu ayah dah meninggal dunia? Macam mana nak berbakti pada ibu ketika mana ibu dah meninggal dunia? Berbaktilah kepada orang yang ayah dan ibu kita rapat, berbakti. Tapi macam mana kalau kita tak kenal? Sebab itu kita kena ambil tahu tentang ibu dan ayah kita. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Usaid. Hadis ini sanadnya adalah sahih dan sungguh telah diriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Umar daripada sanad yang berbeza. Bab yang ke-6, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang berbakti kepada adik-beradik mak. Al-khalah adalah makcik daripada adik-beradik mak. Kalaulah daripada ayah dipanggil ammah, ammah ataupun ammun. Ammah makcik daripada belah ayah, ammun pakcik daripada ayah. Khalun pakcik lelaki daripada belah mak. Khalatun adalah makcik perempuan daripada belah mak, maksudnya adik-beradik mak. Maka bab yang ke-6, galakan untuk berbakti kepada adik-beradik mak. Perlu untuk berbakti pada adik-beradik mak. Riwayat 1900, baca. Gila-gila seorang-seorang, setiap hadis seorang. Baca sanad je. Laju sikit, kuat sikit. Wabihi ilaihi. Sebab ini guru Imam Tirmizi yang lain. Sufyan tu guru lain, Muhammad bin Ahmad guru lain. Laju sikit baca. Daripada Bara' bin Azib radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, al-khalah, adik-beradik mak, bimanzilatil sama taraf dengan ibu. Maksudnya macam mana kita berbakti pada ibu kita, kita dituntut untuk berbakti kepada adik-beradik mak kita. Kita patut untuk berbakti dengan baik kepada makcik-makcik yang merupakan adik-beradik mak kita. Dan di dalam hadis ini ada kisah yang panjang. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Next, terus laju sikit. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya ada seorang lelaki telah datang kepada Nabi. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inni asabtu dhanban azima. Aku telah melakukan dosa yang sangat besar. Dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah melakukan dosa yang besar. Maka dia pun bertanya kepada Nabi, fahalli min taubah, maka adakah jalan untuk aku bertaubat? Maka apa sabda Nabi SAW? Nabi bertanya, hal laka min adakah kamu masih ada ibu? Maka lelaki ini menjawab, tidak. Daripada sini juga kita belajar Nabi menyuruh berbakti kepada ibu. Maka dengan berbakti kepada ibu adalah antara sebab pengampunan dosa. Antara sebab Allah mengampunkan dosa adalah berbakti pada ibu dan juga bapa. Maka bila lelaki ni tak ada ibu, Nabi tanya, halaka min khalah, adakah adik-beradik ibu kamu masih ada? Lelaki ini pun menjawab, ya. Maka sabda Nabi, fabarraha, berbaktilah kepada khalah, kepada adik-beradik ibu kamu, Allah akan ampunkan dosa kamu. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali radhiyallahu taala anhu. Terus laju sikit, gila-gila dia. Next cepat. Maka pada sanad yang ketiga ini tidak disebutkan daripada Abdullah bin Umar. Maka riwayat yang ketiga ini adalah mursal. Perawi tabi'in dia terus sebut daripada Nabi, dia tak sebut daripada Abdullah bin Umar.
Maka kata Imam Tirmizi, riwayat secara mursal adalah lebih sahih daripada riwayat Abu Muawiyah. Dan perawi yang bernama Abu Bakar adalah Haus wa Abu Bakar ibn Haus, dan perawi yang bernama Abu Bakar, beliau adalah Abu Bakar bin Haus bin Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhum. Bab yang ketujuh berkenaan tentang mendoakan kedua ibu bapa. Bukan mendoakan ibu bapa. Dahsyatnya doa ibu bapa. Doa il-walidain. Dahsyatnya doa kedua ibu bapa. Riwayat 1902. Terus daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasu da'awat. Kita dah belajar dah hadis ini di dalam kitab Al-Adhkar. Sabda Nabi, ada 3 jenis doa mustajabat yang pasti Allah terima. La syakka fihinna, tidak ada keraguan yang Allah terima 3 doa ini. Tak ada keraguan, Allah pasti terima. Lambat ataupun cepat itu terpulang kepada Allah, tapi Allah pasti terima. Siapakah doa yang Allah pasti terima? Yang pertama, da'watul mazlum, doa seseorang yang dizalimi. Yang kedua, da'watul musafir, doa seseorang yang dalam musafir. Maka orang yang bermusafir kena jaga doa dia, ucapan dia, sebab waktu itu adalah mustajab. Dan yang ketiga, da'watul walid, doa keburukan seorang ayah ala waladih, untuk keburukan anak dia. Maka doa buruk ayah dahsyat. Sebab dia highlightkan di sini, ala, gariskan bawah itu, ai fi dararil walad, doa keburukan ayah kepada anak Allah pasti terima. Sebab ayah ni bukan macam ibu. Ibu cepat melatah, cepat mengeluarkan kata-kata mengikut emosi. Ayah jarang. Lalu kalaulah sekali ayah mendoakan keburukan, Allah pasti terima. Maka sebab itu kena berhati-hati dengan doa buruk yang keluar daripada mulut ayah. Kena berbakti kepada mereka, meredakan mereka. Maka yang ketiga ini ada tajuk dengan bab ini. Terus next apa? Wa qad rawal Hajjaj Maka Abu Ja'far yang kita nampak dalam riwayat tadi, maka beliau digelar sebagai Abu Ja'far Al-Mu'azzim. Kata Imam Tirmizi, kami sendiri tak tahu siapa nama penuh Abu Ja'far Al-Mu'azzim. Wa qad rawa, dan ada yang mengambil riwayat daripadanya, wa qad rawa anhu, dan yang mengambil riwayat daripadanya adalah Yahya bin Abi Katsir, lebih daripada satu hadis. Bab yang ke-8 berkenaan apakah hak ibu bapa yang perlu untuk kita jaga. Riwayat 1903. Terus daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yajzi, tidak mencukupi, waladun, seorang anak, walidan, akan apa yang ayahnya telah berikan. Tidak boleh mencukupkan anak jasa ayah, illa kecuali an yajidahu, kalaulah dia menjumpai ayahnya mamlukan sebagai seorang hamba, fayashtariyahu, lalu dia beli ayahnya, fayu'tiqahu, dan dia memerdekakan dia, barulah dia boleh balas jasa ayah dia. Seorang anak tak akan mampu balas jasa ayah. Lalu kalaulah tak mampu nak balas jasa ayah, apatah lagi jasa ibu. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, kami tidak mengetahuinya, kata Imam Tirmizi, kecuali daripada periwayatan Suhail bin Abi Salih, dan sungguh telah meriwayatkan Sufyan Ats-Tsauri dan lebih daripada seorang daripada Suhail akan hadis ini. Bab yang ke-9, apakah keburukan yang bakal berlaku dalam memutuskan hubungan keluarga? Qati'atir rahim, memutuskan hubungan keluarga. Banyak orang dia tak ambil berat dengan hubungan keluarga. Dia kata tak apalah kalau macam ni kita putus je. Dia ingat dia akan bahagia. Dia ingat dia akan tenang hidup dia. Di dunia pun tidak, di akhirat pun tidak. Maka jangan diputuskan hubungan keluarga. Jom baca riwayat 1904. Kuat sikit laju.
Abu Darda radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi, telah mengadu, ishtaka Abu Darda, telah mengadu, telah jatuh sakit. Ishtaka, maka telah jatuh sakit. Maka telah jatuh sakit Abu Darda radhiyallahu taala anhu, maka telah menziarahi Abu Darda, fa'adahu, maka telah menziarahi Abu Darda Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Kenapa dia nangis ke? Sini hati lah. Dah habis belajar dah. Mana Umi? Nak pergi Umi? Nak duduk dengan Umi ke nak duduk dengan Abi? Umi, minum dulu, minum. Letih ya, pergi belajar, letih. Bismillah. Lagi. Nak main pokok tak boleh. Pokok tak boleh. Okay, dah pergi kat Umi. Main kat luar yang panas-panas ni. Pergi Umi. Okey. Fa'adahu, maka telah menziarahi Abu Darda Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Faqala, maka dia berkata, khairuhum wa awsaluhum ma alimtu Abu Muhammad. Berkata Abu Darda, yang paling baik di antara kamu dalam menjaga hubungan keluarga yang aku tahu adalah Abu Muhammad. Kata Abu Darda memuji Abdurrahman. Maka berkata Abdurrahman, kenapa aku buat begitu? Aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah yang maha mulia dan maha tinggi telah berfirman, anallah, maka firman Allah, akulah Allah, wa anar rahman, dan akulah yang maha pengasih, khalaqtur rahim, aku telah menciptakan hubungan keluarga, wa syaqaqtu laha, dan aku telah mengasingkan untuk hubungan keluarga daripada sebahagian namaku. Faman wasalaha, maka barang siapa yang berusaha menjaga hubungan keluarga, wasaltuhu, aku akan menjaga dan menghubungkan hubungan dengannya. Waman qata'aha, dan barang siapa yang memutuskan hubungan keluarga, batattuhu, maka aku akan putuskan hubungan dengan dia. Sahara al-battu ay al-qat'u. Maka amaran daripada Allah, orang yang mencuba walaupun dengan pelbagai ujian daripada keluarga, dia cuba untuk merapatkan, menghubungkan silaturahim, hubungan keluarga, maka Allah akan menjaga hubungan dengan orang tersebut. Dan orang yang memutuskan hubungan keluarga, maka Allah akan putuskan hubungan dengan dia. Maka binasa orang yang putus hubungan dengan Allah. Baca. Dan dari dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Sa'id, Abdullah bin Abi Aufa, Amir bin Rabi'ah, Abu Hurairah, Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhum. Hadis Sufyan daripada Zuhri adalah hadis yang sahih, dan sungguh telah meriwayatkan Ma'mar daripada Zuhri hadis ini daripada Abu Salamah, daripada Radda al-Laythi, daripada Abdurrahman bin Auf, dan Ma'mar wa Ma'mar kadza yaqul, begitulah yang mereka katakan, berkata Muhammad, dan hadis Ma'mar terdapat padanya kesalahan. Bab yang ke-10 berkenaan tentang kelebihan menjaga ataupun menyambung, silah maksudnya menyambung, berkenaan tentang kelebihan menyambungkan hubungan keluarga. Maka riwayat 1905. Terus qala haddatsana, laju sikit. Daripada Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, daripada Nabi SAW, qala, baginda bersabda, laisal wasil, tidaklah dikira orang yang menyambungkan silaturahim, tidaklah dikira orang yang menyambungkan hubungan keluarga, bil mukafi, dengan sekadar membalas kebaikan keluarga. Maka ada orang kata, aku nak silaturahim dengan keluarga aku yang baik dengan aku je. Keluarga yang tak baik, aku nak putuskan hubungan dia dengan dia. Maka hadis daripada Abdullah bin Amr ibnu al-As ini sebagai teguran. Maka sabda Nabi, laisal wasil, tidaklah dikira seseorang itu melakukan perkara besar silaturahim bil mukafi, apabila dia sekadar membalas kebaikan keluarga yang baik. Itu taklah mendapat pahala yang besar sangat. Sabda Nabi SAW, walakinnal wasil, akan tetapi orang yang sebenar-benarnya dikira sebagai menyambung silaturahim,
menghubungkan hubungan keluarga. Siapakah dia? Allazi, orang yang idzan qata'at rahimuh, apabila terputusnya hubungan keluarga, walaupun orang lain yang putuskan, wasalaha, dia berusaha untuk menyambungkan, dia berusaha untuk menghubungkan hubungan keluarga tersebut. Orang ni dahsyat. Orang ni dia mendapat banyak kelebihan silaturahim. Bila ada keluarga nak putuskan, dia berusaha untuk menyambungkan. Bila ada keluarga tak nak pada waktu itu bersama, dia cuba untuk sambungkan hubungan keluarga. Ini dahsyat. Dia bukan al-mukafi, bukan sekadar balas kebaikan dengan kebaikan. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Salman Al-Farisi dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhum. Terus daripada Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang pendek, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan hubungan keluarga. Tak masuk syurga orang yang memutuskan hubungan keluarga. Apakah maksudnya tidak masuk syurga? Maka lihat kepada Sahara, yuhmalu, siapakah yang tak masuk syurga langsung? Adalah man yastahillul qat'ah, orang yang menganggap bagus, halal untuk dia memutuskan hubungan keluarga. Kalaulah dia menganggap bagus dan halal, padahal hadis dan Al-Quran kata kena hubungkan hubungan keluarga, maka dia tak akan masuk syurga. Dan pandangan yang kedua, la yadkhuluha ma'as-sabiqin, maksud yang dia tidak akan masuk syurga adalah dia tak akan masuk syurga pada kemasukan yang awal, dia akan masuk syurga lewat. Kata Imam Tirmizi, berkata Ibnu Abi Umar telah berkata Sufyan, yakni qati' rahim, yang dimaksudkan dengan qati' di sini adalah orang yang memutuskan hubungan keluarga. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-11 berkenaan tentang kasih terhadap anak, sayang terhadap anak. Lihat terus. Maka telah berkata Umar bin Abdul Aziz, za'amatil mar'atus salihah, telah mendakwa seorang wanita yang salih yang bernama Haulah binti Hakim radhiyallahu ta'ala anha, lalu berkata, kharaja Rasulullah, Nabi telah keluar pada satu hari, wa huwa muhtadinun ahada benai ibnatih, dalam keadaan baginda sedang mengendong salah seorang daripada cucu baginda. Ibnai ibnatih, anak lelaki kepada anak perempuan baginda, maksudnya cucu baginda. Nabi sedang mengendong cucu baginda. Maka Nabi SAW bersabda tentang kasih sayang seorang atuk, seorang ayah kepada anak. Maka apakah yang Nabi SAW bersabda? Innakum latubakhilun, sesungguhnya pasti menjadikan kamu kedekut. Watujannibun, menjadikan kamu pengecut untuk berkorban pada jalan Allah. Watujahilun, bahkan menjadikan kamu berperangai seperti orang yang bodoh. Siapa? Kasih kepada anak dan juga cucu. Dan itu realitinya, tiga benda ini. Yang pertama, kita menjadi kedekut kerana pada waktu itu anak-anak kita nak simpan untuk mereka. Menjadikan kita pengecut dan takut kerana anak-anak kita. Kerana risaukan anak-anak kita menjadi seorang yang tidak berani, takut, kecut dan sebagainya. Dan bahkan kita berkelakuan seperti orang yang bodoh, bergaduh, bertengkar kadangkala kerana anak dan cucu kita. Maka itu sifat manusia, bukanlah tercela, tetapi itu adalah sifat manusia. Sifat manusia, dia akan berperangai pelik kerana sayangkan kepada anak dia. Maka sabda Nabi, wa innakum lamin raihanillah, dan sesungguhnya kamu adalah daripada raihanillah. Apakah maksud raihanillah? Maka lihat kepada qawata pada baris yang pertama, ay rizkillah, dan sesungguhnya anak-anak ini adalah rezeki daripada Allah. Itu adalah nikmat. Anak tu bukan membebankan, bukan menyusahkan, itu adalah nikmat.
yang perlu untuk kita bersabar dalam mendidiknya dan bukan menjadi penyebab kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi bagaimana dengan kecintaan kepada anak yang menjadikan sabda Nabi kita kedekut, penakut dan berkelakuan bodoh. Dalam keadaan itu kita mesti nak menjadikan anak sebagai kita dekat dengan Allah, bukannya pada waktu itu kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Sufyan bin Uyainah daripada Ibrahim bin Maisarah kami tidak mengetahui kecuali daripada hadis ini, dan kami tidak mengetahui bagi Umar bin Abdul Aziz perjumpaan sama daripada Khawlah. Terus bab yang ke-12 berkenaan tentang rahmatil walad, mengasihi anak. Tadi hub, mencintai, ini mengasihi. Terus nak baca laju boleh, tapi kuat. Saya tak dengar apa kamu baca. Ulang balik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata telah melihat Aqra' bin Habis Nabi SAW pada waktu itu sedang mencium cucu baginda Hasan. Absar al-Aqra' bin Habis Nabi SAW wa huwa yuqabbilul Hasan. Seorang sahabat nampak Nabi cium Hasan radhiyallahu anhu. Maka orang Arab zaman dulu sebelum Islam, mereka memang tegas dengan anak, dan perkara biasa mereka tak cium, tak tunjukkan kasih sayang pada anak, lagi-lagi orang Arab Badui pada zaman tersebut. Maka berkata Ibnu Abi Umar, ada keraguan sama ada yang Nabi cium Hasan ataupun Husain. Maka berkata Aqra' bin Habis, innali minal waladi 10, sesungguhnya wahai Rasulullah, aku ada 10 orang anak lelaki. Ma qabbaltu ahadan minhum, aku tak pernah cium pun tidak pernah cium seorang pun daripada mereka. Maka apa Nabi jawab bila Nabi dengar? Innahu, sesungguhnya seseorang, man la yarham la yurham, seseorang yang tidak memberi kasih sayang, maka dia tidak akan mendapat kasih sayang daripada Allah. Maka daripada sini kita belajar sunnah untuk mencium anak, memeluk anak, pada waktu itu menunjukkan kasih sayang kepada anak, dan itu adalah sunnah Nabi, dan itu yang Nabi buat kepada Hasan dan Husain serta Fatimah dan juga anak-anak Nabi yang lain. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Anas, Aisyah, Abu Salamah bin Abdurrahman, nama penuhnya adalah Abdullah bin Abdurrahman, dan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Berkenaan tentang memberi nafkah, membelanjakan harta terhadap anak-anak perempuan. Apakah kelebihan dia? Riwayat 1909. Terus okey, kejap. Daripada Abu Sa'id Khudri sekejap. Riwayat yang ke-1909 daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau telah berkata, baginda Nabi SAW telah bersabda, man kana lahu 3 banat, barang siapa yang ada 3 orang anak perempuan. Saya ada 4, alhamdulillah. Barang siapa yang ada 3 orang anak perempuan, ataupun 3 orang adik-beradik perempuan, 3 orang adik-beradik perempuan, awi benatan, ataupun kalau tak 3, 2 orang anak perempuan, au ukhtan, ataupun 2 orang adik-beradik perempuan. Apa yang kena buat? Fa ahsana suhbatahunna, dan dia melakukan yang terbaik dalam untuk mendidik mereka. Wattaqallaha fihinna, dan dia bertakwa kepada Allah, fihinna gariskan bawah itu, ai fi adai huquqihinna, dalam menunaikan hak adik-beradik ataupun anak-anak perempuan. Maka sabda Nabi untuknya adalah syurga. Maka apakah maksud fa ahsana suhbatahunna? Lihat kepada Sahara. Yang dimaksudkan dengan fa ahsana suhbatahunna adalah berbakti kepada mereka, berlaku baik kepada mereka. Maka timbul persoalan, hal yuksiru
hal yuqassiru ala qadril wajib aw ma zada alaih, adakah sekadar kadar wajib ataupun lebih. Wal-zahir huwa thani, yang dimaksudkan di sini adalah kena buat lebih daripada kewajipan. Kena buat lebih daripada yang wajib. Wal muradu bil ihsani ma yuwafiqu syara', dan maksud daripada berlaku baik kepada adik perempuan, adik-beradik perempuan ataupun anak perempuan adalah seperti mana yang bertepatan dengan syarak. Maka sampai bila nak buat begini? Berkata Ibnu Hajar, "Adh-dhahiru anna thawab al-madhkur innama yahsulu li fa'ilih idza istamarra." Apabila seseorang itu berterusan berlaku baik kepada anak perempuan ataupun adik-beradik perempuannya, ila tazwijihinna, sampailah mereka berkahwin, au mautihinna, ataupun sampai mati. Maka bila seseorang lelaki itu dia jaga adik-beradik perempuan dia jaga akan anak-anak perempuan dia, 2 orang ataupun lebih, maka pada waktu itu untuknya adalah syurga pasti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Riwayat 1910. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah. Terus daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu juga, cuma sanad yang berbeza. Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, la yakunu, tidaklah ada, li ahadikum, untuk salah seorang daripada kamu, thalathu banatin, 3 orang anak perempuan, au thalathu akhawatin, ataupun 3 orang adik-beradik perempuan. Tidaklah dia ada 3 orang. Fayuhsinu ilaihinna, dan dia berbakti kepada mereka, menjaga mereka dengan baik, lebih daripada yang diwajibkan oleh syarak. Illa dakhalal jannah, kecuali sabda Nabi, pasti masuk syurga. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Aisyah, Uqbah bin Amir, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Kata Imam Tirmizi, Abu Sa'id Al-Khudri, siapakah nama asalnya? Abu Sa'id itu gelaran dia, kunyah dia. Maka nama asal Sa'id Al-Khudri adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas pula nama asalnya adalah Sa'ad bin Malik bin Wuhib. Maka jangan terkeliru pula. Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Abi Waqqas pula nama dia adalah Sa'ad bin Malik bin Wuhib radhiyallahu ta'ala anhum. Wa qad zadu, dan ada sebahagian mereka telah menambah pada sanad ini ada seorang lagi perawi yang lain. Terus daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, baginda Nabi SAW bersabda, mani betulia, barang siapa yang diuji bisyai'in, dengan sesuatu daripada sikap anak-anak perempuan dia diuji dengan sikap anak perempuan dia ataupun apa-apa yang berkaitan tentang anak perempuan dia, fasabara alaihin, dan dia bersabar di atas kelakuan dan karenah mereka, kunna lahu hijaban minan nar, maka sabda Nabi, anak-anak perempuan ini akan menjadi asbab untuk dia terselamat. Hijab maksudnya terlindung daripada api neraka. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Terus 1912. Daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Ummul Mukminin, daripada Aisyah, sekejap. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau telah berkata, dakhalat imra'ah, ada seorang wanita telah masuk berjumpa dengan Aisyah, dia minta sedekah. Ma'a ibnatani laha, wanita ini dia gendong, dia bersama dengan dia 2 orang anak perempuan. Aisyah tak ada anak, maka Aisyah pada waktu itu dia tidak begitu dapat memahami sayang kepada anak. Fasa'alat, maka wanita ini telah minta sesuatu untuk diberikan. Falam tajid indi, kata Aisyah, maka aku tidak menjumpai apa-apa di sisiku kecuali hanya sebiji kurma. Langsung tak ada apa-apa kat rumah, hanya ada sebiji kurma.
fa'ataituha iyyaha, maka kata Aisyah, aku telah berikan kurma itu kepada wanita tadi. Faqasamatha, maka yang menjadikan Aisyah terharu adalah maka wanita ini telah membahagikan kurma, ha itu kurma, baina banataiha, di antara dua orang anak perempuan dia. Walam takul, dan dia langsung tidak makan apa-apa. Padahal dia lapar, tapi dia tak makan apa-apa daripada kurma tadi. Thumma qamat, kemudian bangunlah wanita ini dan dia berlalu pergi. Wa dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diceritakan oleh Aisyah tentang apa yang dia nampak. Tentang apa yang dia nampak. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ibtuliya?" Barang siapa yang diuji. Kenapa disebut ujian? Lihat kepada Sahara pada baris yang paling bawah, berkata Imam Tibi, "Wa innama sammahunna ibtila'an li'anna an-nasa yakrahuna fil 'adah." Orang Arab dulu, mereka pada waktu itu tidak suka pada anak perempuan. Orang Arab dulu sebelum Islam, bahkan pada awal Islam, mereka suka anak lelaki. Sebab anak lelaki membawa nama zuriat mereka. Anak lelaki pada waktu itu boleh disuruh untuk melakukan pelbagai tugasan. Anak lelaki mereka boleh bawa untuk berperang, dan banyak. Anak lelaki lebih mudah untuk dijaga berbanding dengan anak perempuan yang perlu sentiasa diberikan perhatian. Maka kata Imam Tibi, disebut sebagai ujian kerana pada zaman dulu orang Arab tak suka anak perempuan sebelum Islam. Maka sebab itu disebut ujian. Maka sabda Nabi SAW, barang siapa yang diuji dengan sesuatu yang dia tidak suka daripada anak-anak perempuannya, maka kesemua mereka akan menjadi sebab penghadang daripadanya ke neraka. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Terus kuat sikit. Macam ni saya sabarlah ni daripada perempuan. Dah kata kali kedua dah, kuat. Sabar tengok, dapat syurga. Okey, terus. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ala." Apakah maksud ala? Menjaga, mentarbiah. Lihat kepada Sahara pada baris yang pertama. Apakah maksud ala? Idza qama bima yahtajun, apabila seseorang itu menjaga apa yang mereka perlukan, min qutin, daripada makan minum, wa kiswatin, daripada pakaian, wa ghairihima, dan yang seumpamanya. Wal jariyah adalah as-saghirah. Wanita ataupun kanak-kanak perempuan dipanggil jariyah, bukan hamba, dipanggil jariyah. Maka sabda Nabi, barang siapa yang mencukupkan keperluan dua orang wanita, dua orang kanak-kanak wanita, sabda Nabi, dakhaltu ana, aku akan masuk syurga bersama dengan dia seumpama dua jari ini. Wa asyara bi usbu'ai, dan Nabi menunjukkan isyarat dengan dua jari. Barang siapa yang dia betul-betul jaga, bukan sekadar makan minum, didikan agama, akhlak, sikap, ilmu dan sebagainya, dia jaga kedua anak perempuan dia ataupun adik-beradik perempuan dia, dia akan masuk syurga bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana rapatnya dua jari ini. Jari yang mana? Lihat Sahara pada baris yang kedua, ai as-sababah, jari telunjuk, wal wusta, dan jari tengah. Terus maka yang sahihnya nama perawi itu adalah Ubaidullah bin Abu Bakar bin Anas, bukan Abu Bakar bin Ubaidullah, bukan terbalik. Bab yang ke-14 berkenaan tentang perlunya kelebihan mengasihi anak yatim. Siapakah anak yatim? Man mata abuh, orang yang kematian bapanya dalam keadaan dia belum baligh, itu adalah anak yatim. Siapakah anak yatim? Seseorang yang belum baligh dan bapanya meninggal dunia, maka itu dikenali sebagai anak yatim. Riwayat 1914. Terus
Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qabada, lihat sahara pada baris yang kedua, minta maaf, pada baris yang ketiga. Apakah maksud qabada? Ai ad-dammu wal it'am. Maksudnya adalah dia membawa anak yatim tadi ke dalam keluarganya dan memberi makan dan menjaga. Maka sabda Nabi, man qabada, barang siapa yang memelihara, senang terjemahan memelihara, barang siapa yang memelihara anak yatim daripada anak yatim orang Islam, dan dia menjaga ta'am, makan dia, wasyarabih, minum dia, maka Allah akan pasti masukkannya ke dalam syurga. Al-battah ay qat'an, Allah pasti akan masukkannya ke dalam syurga. Illa kecuali an ya'mala dhanban, dia telah melakukan dosa la yughfar, yang tidak diampunkan, maka barulah dia tak dimasukkan ke dalam syurga walaupun menjaga anak yatim. Apakah dosa yang tak diampunkan? Lihat kepada sahara, dosa yang tak diampunkan adalah al-muradu minhu syirk, iaitu orang yang mati dalam keadaan mensyirikkan Allah. Maka orang yang mati dalam keadaan mensyirikkan Allah, dia tak akan masuk syurga walaupun dia menjaga anak yatim. Tapi kalaulah dosa selain itu, kalaulah dia jaga anak yatim, Allah pasti akan masukkannya ke dalam syurga. Kelebihan yang besar orang yang menjaga anak yatim. Ahlan Zainab Mahmud, tak mengapa, moga Allah permudahkan segala urusan. Terus di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Murrah Al-Fihri, Abu Hurairah, Abu Umamah, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhum, dan Khanash, beliau adalah Husain bin Qais, dan beliau juga dikenali sebagai Abu Ali Ar-Rahabi. Dan Sulaiman At-Taimi berkata, Khanash adalah seorang yang dhaif periwayatannya di sisi para ulama hadis. Terus daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana, iaitu Nabi, aku dan orang yang menjaga anak yatim fil jannati, kelak di dalam syurga, rapatnya kahataini, adalah seperti mana rapatnya dua jari. Wa asyara, dan Nabi memberikan isyarat dengan dua jari baginda, yakni sababah, iaitu jari telunjuk, wal wusta, dan jari tengah. Dekatnya orang yang menjaga anak yatim dengan Nabi SAW, dekat mereka ini dalam syurga, sangat dekat. Tapi orang yang mengabaikan anak yatim, siksaan, azabnya pun sangat berat. Terus mengasihi kanak-kanak, lalu walaupun bukan anak kita, kita patut mengasihi kanak-kanak. Itu adalah fitrah manusia, mengasihi kanak-kanak. Lihat riwayat 1916. Terus daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah datang seorang tua ingin untuk berjumpa Nabi. Yuridun Nabi, ada seorang tua datang ingin untuk berjumpa Nabi. Fa'abta'a, lihat kepada sahara pada baris yang terakhir, ay ta'akhara, maka orang ramai mula memberi laluan. Fa'abta'al qawmu anhu ay yuwassi'ulah, maka orang ramai mula memberi laluan supaya ada ruang untuk dia. Ay yuwassi'u, supaya ada ruang untuk dia. Maka bila Nabi nampak perkara ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta maaf, fa'abta'a, maka terlambat, fa'abta'a ay ta'akhara, maka telah terlambat orang ramai untuk memberi laluan kepadanya. Para sahabat lambat beri laluan untuk orang ni lalu berjumpa dengan Nabi, padahal dia dah tua, dia nak berjumpa dengan Nabi. Maka Nabi pun tegur pada sahabat, sabda Nabi, laisa minna, bukanlah daripada kalangan kami, man lam yarham saghirana, orang yang tidak ada kasih sayang kepada yang kanak-kanak, walam yuwakir, dan tidak memuliakan yang tua. Bukan daripada ajaran Nabi, akhlak Nabi, sikap Nabi, orang yang tidak ada kasih sayang pada kanak-kanak dan tidak pada waktu itu menghormati, memuliakan orang tua. Maka daripada sini pentingnya untuk kita mengasihi kanak-kanak pada waktu itu, berlaku baik kepada mereka. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Amr, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abu Umamah. Hadis ini adalah hadis yang gharib, dan Zarbi telah memiliki beberapa hadis yang mungkar daripada Anas bin Malik dan selain Anas bin Malik. Terus
Sabda Nabi SAW, laisa minna, bukanlah daripada kalangan kami. Hadis ini riwayat Abdullah bin Amr ibnu Al-As. Daripada Abdullah bin Amr ibnu Al-As, beliau berkata, sabda Nabi SAW, bukanlah daripada kalangan kami man lam yarham saghirana, orang yang tidak ada kasih sayang kepada yang muda, yang kanak-kanak, wa ya'rif syarafa, dan tidak mengakui kemuliaan kabirana, yang tua. Bukan daripada kalangan umat Nabi. Maka pentingnya untuk mengasihi yang muda, dan yang muda untuk memulia dan menghormati yang tua, walaupun bukan ibu bapa dia, walaupun bukan anak-anak dia sekalipun. Terus daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, bukanlah daripada kalangan kami man lam yarham saghirana, orang yang tidak ada kasih sayang terhadap yang kanak-kanak, wa yuwakkir, orang yang tidak memuliakan yang tua, wa ya'mur bil ma'ruf, orang yang tidak menyuruh melakukan kebaikan, wa yanha 'anil munkar, dan orang yang tidak mencegah daripada kemungkaran. Maka 4 sifat ini kena ada sebagai umat Nabi: mengasihi kanak-kanak, menghormati yang tua, mengajak kepada kebaikan, dan mencegah bila nampak kemungkaran. Hadis ini adalah hadis yang gharib, dan hadis Muhammad bin Isa daripada Amr bin Shu'aib adalah hadis yang hasan sahih, dan sungguh telah diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr daripada sanad yang berbeza juga. Telah berkata sebahagian ahli ilmu, maksud daripada ungkapan Nabi SAW, laisa minna, bukanlah daripada kalangan kami, maksudnya adalah laisa min sunnatina, bukan daripada cara kami, sunnah kami. Yaqulu, dikatakan, laisa min adabina, bukan daripada kalangan sikap dan adab kami. Berkata Ali ibn al-Madini, telah berkata Yahya bin Sa'id al-Qattan, adalah Sufyan al-Thawri mengingkari penafsiran ini, laisa minna, bukan daripada kalangan kami, ai laisa mislana, bukan seperti kami. Kata Sufyan al-Thawri, tafsir macam tu, terjemah macam tu adalah salah. Bab yang ke-16 berkenaan tentang menunjukkan kasih sayang kepada manusia. Riwayat 1919. Terus sabda Nabi SAW, man lam yarhamin nasa, barang siapa yang tidak ada kasih sayang kepada manusia. Barang siapa yang tidak ada kasih sayang kepada manusia, la yarhamhullah, maka Allah tidak akan mengasihi dia. Hadis ini selalunya para ulama mulakan dalam ketika mana ada murid baru, ada anak murid baru, maka hadis ini yang para ulama akan mulakan, man lam yarhamin nas la yarhamhullah. Barang siapa yang tidak ada kasih sayang kepada manusia, Allah tidak akan kasihkan dia. Sebab itu lihat kepada Arafah pada baris yang kedua daripada bawah, hadzal hadits yusamma bi musalsalil aulawiyah. Hadis ini dikenali sebagai hadis musalsal, hadis musalsal, hadis yang al-aulawiyah, yang permulaan. Kenapa permulaan? Sebab bermula daripada perawi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bermula daripada perawi yang awal, maka beliau akan mulakan bila terima anak murid dengan hadis ini. Dan setiap guru mulakan hadis ketika mana terima anak murid dengan hadis ini. Kanu yusmi'unahum awwal syuru' fi sima'il ilm, maka akan diperdengarkan hadis ini ketika mana ada anak murid baru nak belajar. Ada je orang nak belajar, maka guru akan ingatkan, man lam yarhamin nas la yarhamhullah, barang siapa yang tidak ada kasih sayang kepada manusia, Allah tak akan sayang dia. Sebab kadang-kala orang yang ada ilmu, dia pada waktu itu bila bercakap, dia terlalu cepat menghukum, dia tidak ada kasih sayang kepada manusia. Pada waktu itu terlalu cepat menghukum, terlalu cepat menjatuhkan hukum. Maka para ulama dulu, mereka akan mulakan pertemuan pertama dengan anak murid yang nak belajar ilmu hadis, dengan mereka akan perdengarkan hadis ini. Wa qad kanu yusmi'unahum fi yasma'unahu fi awwalil mulaqah idza atauhu aw ata min safarin, dan mereka akan mendengar hadis ini pada pertemuan pertama ataupun ketika mana jumpa balik guru selepas bermusafir dengan jauh.
Okey. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan hadis ini sepenuhnya adalah daripada riwayat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu. Okey, dan kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdurrahman bin Auf, Abu Sa'id, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhum. Terus maka berkata Syu'bah, kataba bihi ay kataba bil hadis ilayya, telah menulis hadis kepadaku Mansur. Mansur telah menulis hadis kepadaku. Wa qara'tu ay wa qara'tul hadis, dan kata Syu'bah, bila aku dapat surat tadi, aku telah berjumpa dengan Mansur dan aku telah bacakan hadis itu alaihi ay alal Mansur, ke atas Mansur. Mula-mula dia dapat hadis itu dalam bentuk surat, kemudian dijumpa dengan Mansur, dia baca hadis tadi. Maka kira dia ada bertemu dengan Mansur. Terus Sami'ah. Maka daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala beliau berkata, aku telah mendengar Abul Qasim baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunza'ur rahmah, tidaklah ditarik kasih sayang, illa kecuali min syaki, orang itu adalah orang yang celaka. Lalu orang yang tak ada kasih sayang kepada manusia, itu adalah orang yang celaka, orang yang rugi, orang yang binasa. Maka lihat kepada Sahara, pada baris yang keempat, baris yang kelima, kata para ulama, kenapa seseorang tu celaka bila tak ada kasih sayang? Li'anna rahmata fil khalqi riqqatul qalbi, kerana kasih sayang itu yang menjadikan hati elok, yang menjadikan hati lembut. Warqatu fil qalbi alamatul iman, dan orang yang hatinya lembut itu tanda dia ada iman. Faman la riqah, maka barang siapa yang hatinya tak lembut kerana tak ada kasih sayang, la imanalah, bagaimana mungkin dalam hatinya ada iman. Lalu kasih sayang adalah tanda hati yang elok, dan hati yang lembut dan elok itu adalah tanda iman. Sebab itu kita nampak Nabi SAW seorang yang penuh dengan kasih dan kasih sayang. Terus hadza hadisun. Kata Imam Tirmizi, Abu Usman yang menjadi perawi daripada Abu Hurairah, kami tak tahu namanya. Namun sebahagian para ulama ada menyebut qila ismuhu Sa'id, ada mengatakan nama Abu Usman adalah Sa'id, ada mengatakan namanya adalah Imran. Yuqalu, dikatakan Abu Uthman ini, beliau adalah ayah kepada Musa bin Abi Uthman yang telah mengambil riwayat daripadanya Abu Zinad. Wa qad rawa, dan telah meriwayatkan Abu Zinad daripada Musa bin Abi Uthman daripada ayahnya, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada satu hadis. Terus cepat. Daripada Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimun, orang-orang yang mengasihi, dalam kurungan liman fil ardi, makhluk yang di bumi, orang-orang yang mengasihi makhluk yang di bumi, yarhamuhumur rahman, maka zat yang maha pengasih akan mengasihi orang tersebut. Orang yang mengasihi makhluk di bumi, maka Allah yang maha pengasih akan kasih dan sayang kepada orang tersebut. Sebab itu sabda Nabi, irhamu, kasihilah kamu, sayangilah kamu, man fil ardi, makhluk yang berada di bumi, yarhamkum, pasti akan mengasihi kamu, man fis sama, zat yang berada di langit. Ar-rahimu, kasih sayang, syujnatum minar rahman, adalah syujnah. Apakah maksud syujnah? Lihat kepada qawata, ay mushtaqqatum min ismih, adalah pecahan daripada nama Ar-Rahman, daripada nama Allah. Maka kasih sayang itu adalah sebahagian daripada nama Allah. Faman wasalaha, barang siapa yang berusaha untuk menyampaikan kasih sayang, wasalahullah, Allah akan pada waktu itu dekat dengan dia, menghubunginya.
wa man qata'aha, barang siapa yang memutuskan hubungan dengan kasih sayang, dia tak ada kasih sayang dalam hidup dia, qata'ahu Allah, Allah akan putuskan hubungan dengan dia. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih berkenaan tentang an-nasihah. Apakah maksud an-nasihah? Lihat kepada sahara, iradatul khair, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Nasihat dalam bahasa Arab bukan maksud nasihat dalam bahasa Melayu, bagi nasihat, bagi teguran, bukan. Itu salah satu cabang dia. An-nasihah bermaksud iradatul khair, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Baca bab yang ke-17. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-din, agama itu keseluruhan dia mengajar kita an-nasiha, untuk menginginkan kebaikan untuk orang lain. Maka sebab itu Imam Tirmizi bawakan tajuk ni, macam mana kita nakkan kasih sayang pada orang. Tak lain tak bukan cara kita nak kasih sayang pada orang, kita kena belajar inginkan kebaikan untuk orang. Macam diri kita, kenapa kita sayang diri kita? Sebab kita nak terbaik untuk diri kita. Kenapa kita sayang anak-anak kita? Sebab kita nak yang terbaik untuk anak-anak kita. Maka macam mana nak dapat kasih sayang kepada manusia? Kena belajar menginginkan kebaikan untuk orang lain. Dan agama sebenarnya mendidik kita ad-dinun nasihah. Agama itu mengajar kita untuk an-nasihah, menginginkan kebaikan untuk orang lain, dan Nabi ulang sebanyak 3 kali. Qalu, maka para sahabat berkata, wahai utusan Allah, untuk siapa kami perlu inginkan kebaikan? Liman, untuk siapa kami perlu inginkan kebaikan? Maka sabda Nabi, inginlah kebaikan untuk Allah dengan mentaati Allah. Inginlah kebaikan untuk kitab-kitab Allah dengan mengamalkannya. Inginlah kebaikan untuk para pemimpin Islam dengan mentaatinya. Dan inginkanlah kebaikan untuk orang Islam secara umum dengan kita berlaku baik terhadap mereka. Hadis ini adalah hadis yang hasan, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Umar, Tamim Ad-Dari, Jarir, Hakim bin Abi Yazid daripada ayahnya, dan juga riwayat daripada Thauban radhiyallahu taala anhu. Terus daripada Jarir bin Abdullah Al-Bajali, beliau masuk Islam lebih kurang 40 hari sebelum Nabi wafat. Beliau telah berkata, aku telah berbai'ah. Berbai'ah maksudnya menzahirkan janji taat setia kepada Nabi. Ala iqamis salah, yang aku akan menjaga solat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wan nushi, dan aku akan inginkan kebaikan untuk setiap orang Islam. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-18 berkenaan tentang mengasihi seorang Islam mengasihi orang Islam yang lain. Bagaimana cara nak mengasihi orang Islam yang lain? Terus riwayat 1924. Terus lalu ini semua berkenaan tentang menginginkan kebaikan untuk orang. Macam mana? Begitu juga bab 19, begitu juga bab yang ke-20. Ini adalah menginginkan kebaikan untuk orang lain. Terus daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi SAW telah bersabda, seorang Islam sebenarnya adalah saudara dengan seorang Islam yang lain. Al-muslimu akhul muslim. Maka kena berkelakuan seperti saudara, adik-beradik. Maka apakah tingkah laku seorang saudara? La yahunu, dia tidak akan mengkhianati orang Islam yang lain. 1. Wala yaktibuh, dia tidak akan berdusta dan berbohong kepada orang Islam yang lain. Yang ketiga, wala yakhzuluh, dia tidak akan menghina, memalukan saudara Islam yang lain. Maka 3 benda ini, tidak mengkhianati, tidak mendustai, tidak berbohong, dan tidak menghina. Sabda Nabi SAW, kullul muslim, setiap orang Islam ke atas orang Islam yang lain, haramun, haram untuk dia mengganggu irduh, marwah, wa maluh, dan harta, wa damuh, dan nyawa. Dia tak boleh nak mengganggu maruah orang lain, harta orang lain, dan juga nyawa orang lain. Dan semua ini datang bagaimana? Maka Nabi bersabda, at-taqwa hahuna. Semua ini adalah daripada takwa. Dan manakah tempat takwa? Iaitu di hati.
Sabda Nabi, bihasbi ri'im minasyar, cukuplah seseorang itu digelar sebagai orang yang jahat, ayyah takira, apabila dia menghina saudara Islam yang lain. Maka bila seseorang itu dia menghina saudara Islam dia yang lain, walaupun pendosa, walaupun maksiat, maka dia dah dikira sebagai orang yang jahat. Tak kisahlah ilmu dia banyak macam mana, tak kisahlah jawatan dia apa, tak kisahlah siapa dia. Sabda Nabi, cukup seseorang itu dikira jahat, dikira teruk apabila dia mula menghina orang Islam yang lain. Tak kisahlah orang Islam yang lain tu siapa, baik ke berdosa ke, kalaulah dia menghina orang Islam yang lain, dia dikira sebagai seorang yang jahat. Sebab tak sepatutnya dia buat begitu. Macam mana kalau ada adik-beradik dia yang buat jahat, macam mana cara dia tegur? Bagaimana kalaulah contoh ibu bapa keluarga dia buat jahat, macam mana cara dia tegur? Kenapa dia tak boleh tegur orang lain begitu? Maka sabda Nabi SAW, cukup seseorang itu dikelar sebagai asyar, seorang yang buruk dan jahat, apabila dia menjatuhkan, menghina orang Islam yang lain. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Terus daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi SAW bersabda, seorang beriman terhadap orang beriman yang lain kalbunyan, seperti binaan, saling menguatkan. Setiap batu dalam binaan saling menguatkan. Yashuddu ba'duhu ba'da, menguatkan sebahagian binaan akan binaan yang lain. Tak ada faedah pun kita menjatuhkan orang lain, tak ada faedah pun kita menghina orang lain, sebab bila orang lain lemah, maka kita pun lemah. Maka orang beriman adalah saling menguatkan, bukan saling membinasakan. Hadis ini adalah hadis yang sahih, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali bin Abi Talib dan Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Terus sabda Nabi SAW daripada hadis riwayat Abu Hurairah, sabda Nabi, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang daripada kamu, mir'atu, adalah cerminan untuk saudaranya, fa in raha bihi adha, maka jika dia melihat pada saudaranya, bihi ai bi akhi, pada saudaranya, adha ai aiba, kalaulah dia nampak aib pada saudaranya, falyumithu anhu, maka hendaklah dia hilangkan aib tadi. Bukan dia pergi umumkan, dia pergi masyhurkan, pergi war-warkan. Lihat kepada Sahara pada baris yang keempat daripada bawah, aiturihi ma fihi minal uyub bi'ilamihi biha wa tanha. Kalau kita nampak aib orang, jumpa dengan orang tadi, nasihat pada dia. Tak sekali, dua kali, tak dua kali, tak kisah berapa kali. Bukan pergi sebarkan aib dia, bukan pergi burukkan aib dia. Itu bukan cara yang diajar oleh Nabi SAW. Kalmir'ah, seperti mana cermin, tara kullama fi wajhi syasi, apabila kamu nampak ada buruk pada wajah, walaupun sedikit, maka kita akan bersihkan. Kita tak adalah nak pergi umumkan satu dunia keaiban muka kita, keaiban badan kita. Tak ada orang yang buat begitu. Dan Yahya bin Ubaidillah didhaifkan oleh Syu'bah, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bab yang ke-19 kita sambung nanti insya-Allah. Pukul 3 kita sambung. Okay, terima kasih semua, jumpa lagi insya-Allah.